Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak IDKL menganjurkan program Unitas pada tahun ini. Mudah-mudahan program ini dipermudahkan dan diberikan kebaikan untuk semua yang terlibat dalam program ini dan juga kepada seluruh warga IDKL insya-Allah. Dan pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk iaitu aplikasi e-book dalam penilaian khusus MPU 3333, isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia di UniKL MyTech. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, para pensyarah, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkenaan dengan topik ataupun tajuk kertas kerja ataupun kajian saya ini, ia berkaitan dengan e-book ataupun buku digital yang mutakhir ni semakin berkembang dalam kalangan masyarakat. Bukan sekadar e-book hanya digunakan untuk bacaan santai, tetapi semakin berkembang bahkan di peringkat universiti juga. Penerbit-penerbit universiti juga pakai kaedah e-book ataupun buku digital ni sebagai salah satu daripada kaedah penerbitan di peringkat universiti. Jadi di peringkat UniKL MyTech sebagai contoh telah mengambil inisiatif menjadikan projek e-book sebagai satu bentuk penilaian dalam kursus MPU 3333 iaitu isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia. Dan kursus ini merupakan mata pelajaran umum iaitu ataupun U3 yang mana kursus ini memberi peluang kepada para pelajar untuk menulis ataupun menghasilkan karya e-book ini dalam pelbagai tajuk yang bersesuaian, yang berkaitan dengan kursus yang ditawarkan iaitu isu-isu kontemporari Muslim di Malaysia. Seterusnya, objektif mengadakan projek e-book ni sebagai satu bentuk penilaian dalam kursus ini, yang pertamanya adalah projek e-book ini dia menyumbang ataupun memperuntukkan markah sehingga 70%, dan perincian 70% ni akan diterangkan kemudian. Yang keduanya, e-book kan dia mampu meningkatkan kemahiran menulis, kreativiti dan kemahiran para pelajar dalam mereka bentuk e-book dengan menggunakan software ataupun aplikasi tertentu ataupun aplikasi yang biasanya digunakan untuk membuat e-book. Yang ketiga, apabila e-book ni dapat dihasilkan, ia boleh menjadi satu karya, satu bentuk karya berbentuk digital yang ia boleh diterbitkan, bahkan boleh dijual dengan kaedah web store e-book. Seterusnya, dengan kaedah ini, secara tak langsung dia memberikan pendedahan kepada para pelajar dan juga kepada para pensyarah dalam bidang keusahawanan. Kerana apa? Kerana e-book tersebut boleh dikomersialkan sekiranya mencapai pada kualiti tertentu, mempunyai orang kata dari sudut kualiti e-book tu ada, maka ia boleh dipasarkan dan dijual kepada pihak-pihak yang lain. Seterusnya, dia akan memberikan ruang kepada para pelajar, kepada para pensyarah untuk berkongsi hasil-hasil tulisan, hasil-hasil kajian akademik, dan bukan hanya melibatkan para pelajar ataupun kepada warga universiti tetapi lebih daripada itu, berkongsi kepada masyarakat. Dan yang seterusnya, dengan menulis e-book ni, projek e-book ni, dia membantu para pelajar
dan juga membantu para pensyarah dalam meningkatkan profesionalisme mereka dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu pelajar ini tersebut menulis dalam bidang halal logistik sebagai contoh, dan maka sudah tentulah pelajar ini dia akan membaca, dia akan membuat revisi, dia akan membuat kajian berkenaan dengan halal logistik, dan akhirnya dia menghasilkan e-book tadi dalam bentuk e-book. Maka secara tak langsung dia akan memberi pendedahan kepada pelajar tersebut untuk mendalami bidang ataupun area ataupun topik yang ditulis dalam e-book tersebut. Jadi ditonton mata Allah Subhanahu Wa Taala, okey, para pensyarah, para pelajar, berkaitan dengan pernyataan masalah ataupun apakah background dari sudut projek e-book ini dijalankan. Yang pertamanya adalah kalau dilihat secara tradisinya, tugasan ataupun laporan bertulis, laporan projek yang bertulis lah, yang dihantar oleh pelajar kepada pensyarah untuk dapatkan markah. Biasanya para pelajar akan print, akan cetak berapa muka surat, banyaklah muka surat. Kalau satu kursus tu, kalau banyak assignmentnya, banyaklah tugasannya, banyaklah yang kena print. Jadi di situ dia memerlukan kos yang tinggi ke atas pelajar dan juga memerlukan penggunaan kertas yang banyak. Yang keduanya, apabila mereka ni mencetak laporan bertulis ni tadi dihantar kepada pensyarah, pensyarah membuat penilaian, bagi markah. Akhirnya assignment yang bercetak ni tadi, dia terbiar, dikumpulkan, kemudian terbuang ataupun dilupuskan begitu saja. Dan kalau sekiranya nak diberikan balik kepada pelajar selepas memberi markah bagi pada pelajar, pelajar juga dia akan tidak menyimpan benda tu. Kerana apa? Mereka sukar untuk menyimpan di asrama ataupun nak bawa balik ke rumah. Dan yang ketiganya, apabila ada kajian-kajian bertulis ni, tak kiralah ia melibatkan tugasan laporan bertulis kursus ataupun projek tahun akhir pelajar, maka semua hasil-hasil ni hanya terperap, hanya berlegar di kalangan warga universiti, tidak dapat dikongsikan dengan mereka yang berada di luar di universiti. Akhirnya kita boleh lihat banyak khazanah yang tertulis yang ada rekodnya, tapi tidak dapat dikongsi dengan masyarakat, hanya berada dalam universiti semata-mata. Jadi kalau ada kaedah-kaedah yang membenarkan, membolehkan, memberi ruang kepada hasil-hasil ini dikongsikan, sudah tentulah dia memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Jadi ini yang menjadi background, menjadi latar belakang permasalahan dalam kajian saya. Seterusnya, apakah kepentingan dan sumbangan projek e-book ini dan kajian yang melibatkan e-book ini? Yang pertamanya kepada para pelajar dan pensyarah, yang mana dia mampu meningkatkan, membolehkan kemahiran menulis secara sistematik dan kreatif. Kerana menulis e-book ni, dia tidak sama macam menulis buku bercetak yang melibatkan pihak penerbit tertentu yang mengikut format-format yang mereka telah tetapkan yang agak rigid lah. Tetapi bagi e-book, dia kurang keterikatan, tapi dia ada unsur-unsur yang sistematik dan kreatif. Yang keduanya, e-book ni tadi, projek e-book ni tadi, dia boleh menghasilkan kajian, penulisan yang boleh dikongsi dengan masyarakat awam, ataupun kalau nak dikomersialkan pun boleh dijual secara dalam talian menggunakan platform-platform e-book web store. Yang ketiganya, dia boleh menggalakkan budaya keusahawanan. Dan apabila tulisan ataupun penulisan e-book ni tadi yang kreatif ni ataupun sampai ke tahap kualiti tertentu dan didaftarkan dengan EISBN di bawah Perpustakaan Negara Malaysia, dan maka apabila telah berdaftar dengan EISBN, maka secara tak langsung ia telah membawa
hasil karya pelajar didaftarkan dalam senarai buku digital negara ataupun penulisan di bawah Perpustakaan Negara Malaysia. Dan sumbangan untuk universiti, apabila banyaknya bentuk e-book yang dibuat oleh para pelajar dengan berdasarkan kursus-kursus yang mereka ambil di peringkat universiti, sudah tentulah koleksi penulisan digital akan lebih banyak dan boleh ditambah ke dalam perpustakaan universiti dan seterusnya menyumbang kepada negara. Kerana apa? Kerana yang pertamanya dia akan membantu dari sudut mengurangkan penggunaan buku bercetak, penggunaan kertas yang banyak, dan secara tak langsung dia akan membantu kita dalam melestarikan alam, teknologi hijau. Yang keduanya, penerbitan dan pencetakan e-book ni boleh dilakukan berdasarkan jumlah permintaan. Dalam arti kata yang lain, e-book bukan sekadar bentuk digital semata-mata, tetapi sekiranya ada pihak yang memerlukan kepada ia dibuat secara bercetak, maka ia boleh dicetak. Dicetak ikut kepada permintaan yang diperlukan oleh pelajar ataupun pelanggan. Jadi ini dapat membantu banyak mengurangkan kos percetakan. Seterusnya, sumbangan kepada negara dan peringkat global. Dan apabila jumlah penerbitan e-book dalam negara banyak, seterusnya dia akan memberikan kesan kepada penerbitan buku digital negara. Dan dia akan memperluaskan kepakaran dan pengkhususan penulis-penulis e-book dalam sesuatu bidang-bidang keilmuan yang mereka pakar. Yang seterusnya, dia mampu meningkatkan ekonomi pengusaha dan penerbit industri buku tempatan. Dan kerana apa? Kerana e-book ni dia cepat. Dia tak sama macam buku cetak. Dan kalau buku e-book ni dia mudah untuk kita edit, mudah untuk kita terbitkan. Tetapi kalau buku bercetak, dia mengambil masa dan mengambil kos yang tinggi. Jadi para pensyarah, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah metodologi yang saya gunakan dalam kaedah dalam kajian saya? Yang pertamanya, saya menggunakan kaedah temu bual dan temu bual dengan para pelajar menggunakan telefon. Kerana apa? Kerana para pelajar berada di rumah masing-masing. Pembelajaran dan pengajaran di rumah. Dan terdapat 10 pelajar yang dipilih, iaitu daripada 4 lelaki dan 6 perempuan, daripada pelajar-pelajar yang mengambil jurusan Bachelor of Industrial Logistics dan pelajar Bachelor of Engineering Technology, Instrumentation dan Control Engineering, BETIs. Dan terdapat 6 soalan demografi responden dan 15 soalan yang terbahagi kepada 3 aspek utama, iaitu penerimaan projek e-book, penulisan dan kemahiran dan kebaikan dan manfaat e-book. Dan seterusnya, apabila temu bual ini berjaya dilakukan, dianalisis dan dirumuskan untuk mencapai maksud dan objektif kursus dan juga penilaian e-book dalam kursus ini. Seterusnya, berkaitan dengan penilaian projek e-book. Seperti mana yang saya sebut pada awal tadi, projek e-book ini menyumbang 7% kepada daripada keseluruhan markah untuk kursus MPU 333. Dan daripada 7%, 30% adalah untuk menyiapkan e-book itu sendiri dan 30% adalah untuk menyiapkan laporan e-book. Dan baki 10% ialah pembentangan dengan menggunakan YouTube. Dan daripada 30% markah e-book tadi, membuat 30% e-book ini tadi, terdapat 3 komponen utama dalam pemarkahan, iaitu format 20 markah, isi 30 markah dan kreativiti 10 markah. Daripada 60 markah ini kemudian dikumulasikan menjadi 30% markah untuk e-book. Yang keduanya berkaitan dengan laporan e-book. Laporan e-book terbahagi kepada 2 komponen utama, iaitu format menyumbang pada 7 markah dan isi
menyumbang kepada 23 markah yang dijumlahkan menjadi 30 markah, dan yang terakhir 10 markah iaitu markah pembentangan. Dan markah pembentangan ini terdiri daripada dua komponen utama, iaitu penghasilan video melibatkan 8 markah dan bahagian isi melibatkan 12 markah. Yang 8 campur 12 yang kemudian akan dibahagikan menjadi 10% markah perbentangan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, apabila saya mengambil inisiatif untuk menjadikan e-book sebagai salah satu daripada penilaian dalam kursus ini, sehingga hari ini, daripada mula Julai tahun 2020 sehingga semester yang baru ini, lebih daripada 400 buah e-book telah dihasilkan oleh para pelajar dan 124 e-book telah dimuat naik ke laman e-book store oleh para pelajar, sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi apakah format ataupun syarat-syarat penulisan e-book ini? Lebih kurang saya rumuskan ataupun saya kumpulkan syarat-syarat ni lebih kurang dalam 16 syarat-syarat. Yang pertamanya, dia ada muka surat hak milik ataupun copyright page. Dan selepas muka hadapan ada satu page muka surat hak milik yang biasanya dia akan buat pengakuan dan bahawa buku sekian ini ditulis sebagai satu bentuk hak cipta lah. Yang keduanya muka hadapan sekali. Yang mana muka hadapan ni perlulah mempunyai ciri-ciri cantik, menarik, kreatif dan jelas lah. Tajuknya, gambarnya, background dan sebagainya. Dan untuk e-book juga perlu disiapkan satu bentuk muka hadapan berbentuk 3D. Tujuannya adalah untuk sebagai promosi kepada e-book ni tadi. Yang ketiganya, muka judul e-book. Muka judul e-book ni adalah syarat yang dikenakan untuk memohon salah satu daripada kriteria yang perlu ada dalam sesuatu e-book untuk dihantar mendapatkan ISBN. Jadi ada satu muka judul e-book. Seterusnya, pengenalan penulis dan latar belakang ringkas berkenaan dengan penulis. Yang keenam, berkaitan dengan prakata ataupun pendahuluan penulis. Ketujuh, isi kandungan. Seterusnya, syarat seterusnya adalah jumlah muka surat hendaklah lebih daripada 40 muka surat, termasuk muka hadapan sekali. Dalam erti kata yang lain, daripada muka depan sehinggalah front page hinggalah end page. Mestilah lebih daripada 40 muka surat. Dan perlu diingatkan bahawa setiap muka surat ni hendaklah diletakkan nombor muka surat di bawah dan di tengah. Dan yang ke-10, saiz untuk e-book ni dia tidak sama macam tugasan-tugasan yang biasa dihantar kepada pensyarah dalam bentuk bercetak. E-book yang disyaratkan adalah berbentuk A5. Kenapa berbentuk A5? A5 maknanya lebih kecil daripada A4. Kerana apa? Kerana dia lebih memudahkan untuk pembaca menghabiskan bacaannya untuk satu muka surat. Jadi kalau muka surat tu lebih kecil, maka lebih cepat habis dan tidak menyebabkan pembaca akan bosan. Yang ke-11, perlu ada sinopsis di muka belakang sekali, sinopsis ataupun ringkasan berkenaan dengan buku yang ditulis ataupun e-book tadi. Yang ke-12, pautan YouTube. Terdapat link ataupun pautan khas YouTube. Maknanya apabila ada pembentangan, para pelajar ni akan buat rakaman, seterusnya dia akan muat tarik, muat turun ke muat naik ke dalam YouTube. Seterusnya link dia ataupun URL ni tadi akan dimasukkan ke dalam e-book dalam muka surat isi kandungan. Kemudian seterusnya menggunakan bahasa yang mudah difahami dan menepati secara umumnya tata bahasa Melayu. Kemudian keterangan bagi setiap gambar. Sekiranya ada gambar, ada jadual, ada rajah, ada foto dan sebagainya, hendaklah ada keterangan bagi setiap figure tersebut. Yang ke-15, mengikut rujukan format
APA, dan juga isi yang sesuai dengan tajuk dan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif dalam kalangan masyarakat. Jadi apakah dapatan dan rumusan analisis? Di sudut demografinya, seperti mana yang saya sebut, ada 10 orang pelajar, 4 lelaki dan 6 perempuan daripada pelajar BIL dan BETIS, dan majoriti mereka sebenarnya tidak pernah menulis e-book ataupun menulis buku. Jadi bagaimana penerimaan mereka terhadap projek e-book ini? Yang pertamanya, semua responden menyatakan penerimaan mereka terhadap pelaksanaan projek e-book bagi kursus MPU 3333. Dan bagi mereka, dengan membuat projek e-book ni dapat meningkatkan kemahiran menulis, dan mereka juga memperolehi markah yang tinggi dengan syarat mereka memenuhi skema pemarkahan yang terperinci berdasarkan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Dan para pelajar juga dapat membuat e-book, menerbit, mengkomersialkan dan juga membuat rakaman video kemudian dimuat naik ke laman YouTube. Justru kalau kita lihat, maknanya dia integrated, dia integrasi antara audio, visual dan juga secara kemahiran kognitif dan seumpamanya. Kemudian dari sudut kemahiran yang diperolehi, antaranya mereka dapat menggunakan aplikasi membuat e-book, aplikasi yang khusus lah apabila nak buat e-book atau buku digital ni. Contohnya seperti bagaimana cara untuk membuang latar belakang sesuatu gambar, bagaimana susunan format e-book yang boleh menarik dan juga kreatif, dan bagaimana nak menyiapkan satu muka hadapan yang cantik, susun autografik dan gambar yang menarik dalam e-book. Seterusnya, ini semua memerlukan kemahiran. Seterusnya, para pelajar sangat berpuas hati dengan pembagian pemarkahan kerana perincian untuk menyiapkan e-book ni jelas dan sesuai dengan usaha dan kemahiran mereka dalam menyiapkan e-book tadi. Seterusnya, yang keempat, berkaitan dengan manfaat ataupun apakah kebaikan projek e-book yang mereka perolehi. Yang pertamanya, walaupun mereka ni terdiri daripada latar belakang teknikal, maknanya untuk menulis karya-karya ni biasanya golongan ataupun mereka yang berlatar belakangkan sastra. Tetapi apabila projek ini dilakukan, bagi mereka dia tidak ada masalah, bahkan boleh membentuk satu minat dalam bidang keusahawanan. Kerana apa? Kerana apabila mereka menyiapkan sesuatu e-book, mereka merasa tertarik sekiranya buku ini boleh dijual. Maka di sana ada platform, ada tempat yang mana mereka boleh muat naik e-book mereka dan menjual e-book tersebut. Sebagai contoh, macam satu platform, dia boleh menawarkan, platform tersebut boleh menawarkan sehingga 80% harga jualan. Arti kata yang lain, apabila pelajar ini menjual harga buku e-book tersebut RM10, maka dengan syarat-syarat tertentu, dengan kaedah-kaedah tertentu, para pelajar ni tadi boleh mencapai pulangan hingga RM8 untuk sebuah e-book. Jadi RM10 dapat RM8. Jadi itu sangat memberikan satu galakan kepada para pelajar untuk menceburkan bidang bisnes e-book ini. Seterusnya, e-book yang berkualiti dan memenuhi syarat-syarat tertentu boleh didaftarkan dengan XPN seperti mana yang saya sebut tadi, di bawah Perpustakaan Negara Malaysia, dan ia menjadi satu sumbangan kepada karya penulisan digital negara. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apakah kesimpulan dan cadangan daripada kajian saya? Jadi apabila saya membuat kajian ini dan juga telah melaksanakan projek e-book ni dalam 1-2 semester ini, maka saya dapat melihat bahawa pelaksanaan projek e-book ni mampu membantu para pelajar, mampu membantu para pensyarah mencapai objektif kursus yang mereka lakukan dan juga objektif pengajaran dan pembelajaran di peringkat universiti. Dan e-book yang terhasil ni tadi, tuan-tuan, boleh menjadi satu rekod dan juga khazanah universiti yang boleh dirujuk, yang boleh dilihat oleh generasi akan datang dengan lebih mudah, dengan kos yang rendah, dan juga
mudah untuk diselenggarakan, mudah untuk direkodkan. Seterusnya, kan, kepada para pelajar yang menghargai hasil kajian dan penulisan mereka, kan, selain daripada markah yang tinggi, mereka juga dapat meningkatkan kemahiran menulis, meningkatkan kreativiti, budaya keusahawanan, dan juga berkongsi. Apa yang penting, mereka dapat berkongsi hasil-hasil kajian, hasil-hasil tulisan mereka bukan sekadar di kalangan warga universiti, tetapi juga di kalangan mereka yang berada di luar universiti. Jadi ini satu perkara yang sangat menarik. Kerana apa? Kerana para pelajar dapat menyumbang secara terus kepada masyarakat tentang apa yang mereka belajar di universiti. Dan saya juga mencadangkan kepada UniKL, boleh mencadangkan agar e-book ni boleh menjadi salah satu daripada instrumen dalam GHOGS, kerana terdapat elemen-elemen yang sesuai untuk kita meningkatkan kemahiran-kemahiran tertentu apabila menyiapkan e-book. Seterusnya, UniKL boleh mengembangkan lagi potensi penulisan e-book dalam kalangan para pensyarah, boleh membantu para pelajar menghasilkan penulisan diterbitkan secara bersistematik, menggunakan sistem e-book store yang ada dalam pasaran, boleh pilih. Jadi dengan adanya kaedah-kaedah yang sistematik ini, sudah tentulah perkembangan knowledge ataupun ilmu pengetahuan itu semakin interaktif. Kerana apa? Kerana e-book dia boleh mengandungi unsur-unsur visual, unsur-unsur audio yang kita boleh letakkan. Boleh letak URL, boleh letak link, kita boleh tekan untuk kita pergi ke pautan-pautan yang ada dalam e-book ni tadi. Berbanding dengan buku bercetak, kita hanya boleh melihat dia secara tercetak, tapi kalau kita nak buka pautan tersebut, kita kena type balik dekat internet lah, baru kita boleh buka. Jadi inilah antara kelebihan-kelebihan e-book. Seterusnya, untuk saya tutup perbincangan kita dan juga pembentangan saya, suka saya nyatakan bahawa e-book adalah satu bentuk teknologi yang perlu dimanfaatkan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran universiti, sama ada ia bersifat akademik ataupun non-akademik. Kemudian seterusnya, semoga projek e-book ini khususnya dalam kursus-kursus yang ditawarkan universiti boleh dikembangkan dalam UniKL sini ataupun sesama kampus-kampus, ataupun boleh dibuat secara kerjasama dengan universiti-universiti lain, supaya perkembangan penulisan, perkongsian ilmu ni terus subur dalam kalangan masyarakat intelektual dan juga golongan akademik di universiti-universiti. Sekian daripada saya, Fahrul Irfan bin Isa daripada UniKL MITEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.